yang boleh buat Ada perempuan masuk? ada 3 benda yang perempuan lebih gagah perkasa daripada lelaki. Dan lelaki tidak akan dapat buat sampai bila-bila pun. Perempuan gagah dalam soal ini. Iaitu yang pertama ialah mengandung. Lelaki tak boleh mengandung sampai bila-bila. Okey? Yang kedua, walaupun ada yang kelihatan seperti mengandung. Yang kedua, perempuan melahirkan anak. Oh, dia punya jihad melahirkan anak. Jangan main-main. Kalau mati ketika melahirkan anak, bukan jadi pontianak, tapi maknanya dia mati dengan ganjaran yang besar. Cuma mungkin masyarakat kita menggambarkan nak apa semua, mak-mak, okey tu. Yang ketiga, menyusukan anak. 3 benda ni pengorbanan untuk seorang wanita yang dia layak untuk mendapat ganjaran yang besar yang lelaki tak ada. Jadi janganlah orang perempuan kata tengok, oh orang lelaki boleh semayang kat masjid, kita rugi perempuan kat rumah. Tak, perempuan tak boleh fikir macam tu. Bahkan perempuan Allah sediakan satu ruang untuk dia melipat gandakan pahala. Satu hadis dalam riwayat Ahmad, sebagaimana yang disebut bahawa seorang wanita bila dia menjaga diri, melaksanakan hukum hakam, sembahyang, puasa semua, dia taat pada suami, bagi yang ada suami lah, okay? Dan nanti di akhirat, dia akan dapat masuk syurga mengikut mana-mana pintu yang dia nak masuk. Begitulah seadanya. Okey. Tak payah nak cover lah Mira. Lepas tu ada soalan lain? Okey, ada soalan lain semua? Tu yang remaja je, tu yang dah kahwin je. Kami yang remaja ni macam mana? Tak adalah Mira. Pada bulan 10 malam terakhir, seorang perempuan boleh sediakan makanan untuk suaminya. Perempuan yang datang Okey, sorry. Nah. Seorang tak, aku tersilap. Bukan aku tersilap. Aku bagi contoh. Nanti dulu. Okey, seorang perempuan, kau dengar. Seorang perempuan yang dia uzur dan dia rasa rugi, dia boleh banyak buat kebaikan. Menguruskan rumah, bukan tangga, menguruskan rumah untuk membantu ayah dia, membantu mak dia, menjadi seorang anak perempuan yang solehah. Bahkan perempuan yang uzur, kalau dia bagi makan untuk orang yang berpuasa, Nabi kata dia akan dapat pahala sama macam orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tu bahagi 2 dengan dia. Jadi Nabi sebut umum. Siapa yang bagi makan tu? Adakah itu perempuan yang dah kahwin, yang belum kahwin, yang uzur, yang tak uzur? Asalkan dia bagi makan, maka dia dapat pahala tersebut. Banyak pahala kesabaran. Dia berada di rumah. Bukanlah Ustaz kata perempuan kena duduk rumah. Tak, perempuan pun boleh juga keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Dia bekerja, mencari nafkah, membantu keluarga dan seumpamanya. Tapi nak kata kalau dia tak buat macam tu pun, dengan sikap dia menjaga diri dan maruah dia, ganjaran yang sangat-sangat besar daripada Allah. Dengan dia tak keluar rumah itu menutup pintu fitnah, maka ganjaran yang besar daripada Allah. Apatah lagi kalau dia keluar untuk membantu keluarga. Okey Ustaz, saya ada lagi satu soalan. Ustaz sebenarnya nak habiskan sesi dengan saya ni pukul berapa? Aku tak bergantung kepada persoalan. Kalau ada persoalan teruskan. Kalau tak ada idea, maknanya tak ada kena mengajar lagi tak lepas ni? Tak ada perkataan. Ustaz, apa sebenarnya maksud syurga di bawah tapak suami atau sebenarnya sebagai seorang perempuan yang belum kahwin, bila kita dengar ada orang kata, oh dosa abah tanggung, ayah tanggung sebab sebagai anak. So adakah itu kita tak ada dosa atau macam mana, atau mereka terkena tempias sekali dengan dosa kita lakukan? Dengan berbalik pada syurga di bawah tapak suami tu, apa sebenarnya dia punya tapak kaki ibu tiba tapak suami pula? Okey. Satu benda paling asas kita kena faham bahawa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Itu keyword pertama. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Sebab kita tak nak buat satu situasi ialah kita buat satu dosa dengan anggapan orang lain ada tanggung untuk aku. Jadi seronok kita nak buat dosa. Kenapa kau mencuri? Tak apa, aku belum kerja lagi, mak ayah aku ada. Ataupun isteri pula, kenapa kau buat perbuatan macam ni? Suami aku ada tanggung. Ini satu kezaliman. Dan Islam adalah agama yang adil ataupun agama yang sentiasa saksama dengan penganut dia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan hadis. Dulu kita viralkan dengan hadis syurga di bawah tapak kaki ibu. Okey? Kemudian syurga di bawah tapak kaki suami. Tidak ada dalil yang sahih yang menerangkan tentang ini.
Bahkan hadisnya lemah. Berkenaan dengan syurga di bawah tapak kaki ibu, al-jannah tahta aqdami ummahat, itu ada hadis yang lemah. Bahkan sebahagian mengatakan tak wujud. Begitu juga dengan tidak ada dalil yang mengatakan syurga di bawah tapak kaki suami. Tetapi maksudnya ada. Maksud ada. Maknanya suami itu menjadi pemudah jalan untuk isteri ke syurga. Dan ibu bapa menjadi pemudah jalan untuk anak-anak ke syurga. Itu maksud. Tapi Nabi lafazkan ayat itu tidak ada dalil yang sahih. Bagaimana kita nak kata suami itu pemudah jalan ke syurga? Dengan menjadi isteri yang taat. Dengan menjadi isteri yang taat. Tetapi suami walaupun dia berkuasa, dia bukan veto. Suami tidak ada kuasa veto. Dan suami tak boleh faham yang kalaulah dia faham makna syurga isteri ada di bawah tapak kaki dia, suami tak boleh melakukan sesuka hati tanpa memikirkan perasaan isteri yang juga seorang manusia. Dia kena ada tolak ansur. Alah senang cerita Mira, kisah kehidupan Aisyah. Kan? Aisyah, aku malah nak nyanyi lebih kan orang lain tak dicari makan. Jadi maknanya lagu-lagu Aisyah yang sekarang ni kan dah ada lirik baru Aisyah dengan Nabi tu kan. Tengok macam mana Nabi dengan Aisyah. Nabi main lumba lari dengan Aisyah, Nabi tahu Aisyah cemburu tapi Nabi faham sebab dia seorang manusia. Jadi Nabi tak pernah kata aku seorang Nabi kau kena hormat. Padahal dia Nabi tu, ini kan pula suami yang semuanya manusia biasa yang ada dosa. So kena tolak ansur dekat situ. Berikutan dengan banyak benda yang viral kata seorang perempuan boleh tarik 4 orang masuk dalam neraka. Suami dia, ayah dia, abang dia, adik lelaki. Kenyataan ini tak ada dalil. Kenyataan ini tak ada dalil. Yang mengatakan seorang perempuan boleh tarik 4 lelaki tak ada dalil. Maksudnya bila perempuan tu dia tak menutup aurat ataupun orang kata melakukan kemungkaran jadi 4 orang. Tak sebenarnya. Cuma kita nak bagi tahu bapa ada tanggungjawab mendidik anak perempuan dan anak-anak lah. Suami bertanggungjawab mendidik isteri. Itu je lah. Cuma kalau selepas dia dah selesaikan tanggungjawab dia, isteri dia tetap berdegil, maka masing-masing kembali kepada kaedah asal, sendiri buat, sendiri tanggung. Jadi sebenarnya kita baca sebenarnya tak ada lah tak ada. istilah macam kalau sebagai seorang anak lah kalau buat dosa ni abah tanggung juga, jangan buat macam tak ada. Abang cuma bertanggungjawab, abah bertanggungjawab, suami bertanggungjawab. Okey, yang tutup aurat, Kak Long tutup aurat. Tak nak juga. Abah dah bagi sekolah, dah hantar dekat guru, kemudian dah nasihat betul-betul degil, maka tanggung dosa sendiri. Itu kaedah la taziru. Seseorang yang dia memikul dosanya sendiri tak akan menanggung dosa orang lain. Kau tak nanti seolah-olah menakutkan. Kisah Nabi Nuh yang ada isteri yang derhaka. Takkan Nabi Nuh nak tanggung, dia seorang Nabi. Jadi masing-masing ada autoriti sebagai manusia. Itu Allah nak tunjukkan. Dia seorang suami dan dia seorang Nabi. Tetapi Allah takdirkan isterinya begitu. Kemudian terbalik daripada tu kisah Fir'aun. Fir'aun pula bermasalah. Tapi dapat isteri yang solehah. So benda-benda begini masing-masing tanggung. Allah nak ujilah kewujudan isteri yang derhaka. Yang ni pula tinggal serumah dengan suami yang derhaka. Ada dua-dua bermasalah. Abu Jahal dengan isterinya. Ada pula contoh dua-dua okey. Nabi dengan isterinya ataupun Nabi Ibrahim dengan isterinya. Begitulah. Baik, faham? Okey, ada lagi soalan semua? Kenapa Nabi Ibrahim disebut dalam tahiyat akhir? Kerana hubungan rapat Nabi Ibrahim sebagai bapa dan punca keturunan Nabi Muhammad. Bukan maksudnya Allah ni tak adil, tak. Itu maknanya kedudukan istimewa Nabi Ibrahim sebagai punca susu galur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam waktu yang sama Allah juga memberikan keistimewaan, bahkan ada kedudukan yang tersendiri setiap nabi dan setiap rasul. Lagi ada soalan? Ramai tu kita ni. Siapa masak kat rumah Mira? Kalau kau duduk rumah, memang mak kau masak, kau tolong ke tidak? Kadang-kadang saya masak, kadang mak masak, kadang sama-sama. Kadang saya masak. Oh, kau boleh kau boleh masak? Boleh masak. Boleh lah Ustaz. Lauk apa yang paling complicated yang kau boleh masak? Tak Ustaz, sekarang ni nak masak apa pun senang je, Google je. Dia sedap tak sedap. Tapi betul lah.
Boleh Kau masak. pakai Sekarang ni Ustaz, tambah lagi PKP ni kan Ustaz, semua orang pandai masak. Lelaki, perempuan, semualah buat video tutorial masak. Ada hashtag nama ni cooking lah, apa benda lah. Semua orang dah pandai masak. Tapi kita tak buat apa. Ustaz masak tak? aku masak. Itu baru masak nasi. Oh, Masak nasi baru belajar. Tapi aku macam, yelah ada saudara-saudara yang membantu tu, makan je lah apa yang dia masak. okey Ustaz, saya tanya satu soalan. Apa hukum mewarna rambut? Okey, kalau seorang perempuan ni dia bertudung tapi dia warna rambut, boleh ke tak? Warnakan, okey, asas hukum mewarnakan rambut pernah berlaku pada zaman Nabi. Itu kena faham dulu, ya. Mewarnakan rambut pernah berlaku pada zaman diorang ni jadi risau sebab diorang bezakan inai dengan apa yang jual kat kedai tu, apa nama dia? Inai yang jual kat kedai tu apa nama dia? Dye. Warna rambut. Dye. Apa warna dye lah. Tu diorang ingat dye ni macam berdosa sebab bahasa Inggeris macam berdosa. Jadi inai ni macam bahasa yang pahala. Macam itulah lebih kurang kan. Padahal semua sama. Okey. Asasnya ialah mewarnakan rambut berlaku pada zaman Nabi. Iaitu apabila Nabi menyuruh seorang lelaki tua iaitu Abu Quhafah yang sudah beruban. Abu Quhafah ni bapa kepada Abu Bakar. Jadi Nabi kata, warna rambut tutup uban lah, tetapi elakkan warna hitam. Maknanya bagi orang veteran, kalau nak warna rambut, nak tutup uban, tak boleh guna warna hitam berdasarkan hadis ini untuk mengelakkan penipuan. Sebab dia dah tua. Kalau guna warna hitam kan Islam tak. Islam melarang satu perkara yang menghasilkan penipuan. Contohnya buat pembedahan untuk memancungkan hidung dalam keadaan tak ada cacat cela, tiba-tiba dia nak buat. So benda-benda yang begitulah. So Ustaz nak kata kat sini, Cik Man nak kata dekat sini bahawa mewarnakan rambut berlaku pada zaman Nabi. Tetapi bagi orang-orang yang nak turun berperang, orang tua yang nak turun berperang, boleh mewarnakan rambut dengan warna hitam. Kenapa pula tadi kata orang tua tak boleh warna hitam? Sebab untuk berperang biar musuh nampak muda dan dia takut dengan tentera-tentera. Faham tak dekat sini? So Islam begitu, Mira. Islam ni dia hukum berubah mengikut situasi. Tapi yang penting bukan niat untuk mempermainkan Islam. Kita patah balik. So maknanya sekarang bagi remaja yang ada uban, budak form 3, rambut tak ada uban, dia memang muda, dia nak mewarnakan rambut, boleh tak diguna warna hitam? Boleh. Sebab dia ni budak muda. Dia tak terpakai dengan hukum untuk yang orang tua tadi, veteran tadi. Jadi mewarna rambut boleh, tak ada masalah. Termasuk perempuan. Perempuan, cuma jangan mendatangkan fitnah. Tapi perempuan dia bertudung. So tak timbullah isu tu sebenarnya. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok kepada ingredient pewarna tersebut. Tak kira inai ataupun inai tak ada masalah lah, mungkin terus tumbuk terus pakai aja. Ini yang kata sintetik ataupun yang buat secara kimikal dekat kedai. Jadi pastikan tidak memudaratkan kesihatan. Pastikan tidak dibuat daripada najis. Mungkin ada yang terjual di kedai-kedai tertentu tu ada tanda halal. Okey, kalau kau yakin benda tu okey, silakan pakai. Yang ketiga, warna yang digunakan tidak menimbulkan fitnah. Maksudnya warna tu hanya boleh warna yang dekat-dekat dengan warna gelap. Macam perang, warna-warna inai, merah kehitam-hitaman. Tapi kalau warna yang boleh menimbulkan fitnah, orang boleh hina ataupun orang boleh tuduh kita orang jahat. Macam contoh warna biru, warna yang digunakan oleh musuh-musuh Islam dengan fashion-fashion yang ekstrim, yang tu tak boleh. Kau bayangkan kalau tu imam kampung kau warna biru rambut dia. Jadi benda-benda macam tu mesti orang kata orang membawang dan seumpamanya lah. Baik. Lagi-lagi. Okay, cepat. Satu soalan lagi sebelum dia beransur. Alright. Okay, ya. PKP ni mungkin akan dilanjutkan dan tak pun merasakan cenderung ke arah itu sebab daripada besok ada risiko banyak kematian walaupun keluar, lebih baik kita berkorban sedikit. Ya. Untuk kebaikan tak apalah. Lagi soalan? Tak nak pasal warna rambut dah.
Soalan daripada kau, Mira? Dah tadi saya tanya dah. Sekejap. Sekejap. Okey. Apa dia soalan dia? Aku tahu kau senyum tu sebab kau baca soalan yang mana. Aku faham. Sebab aku pun baca juga soalan. Soalan-soalan ni very general. Apa hukum melindungi seseorang yang bukan mahram bagi dia? Macam mana soalan? Tak, soalan dia pun. Yelah, sebab majoriti 90% yang berinteraksi dengan Instagram ialah muda lah, remaja. Aku tak pernah dapat soalan DM kata, Ustaz, nenek nak tanya. Tak ada, tak pernah. Sebab selalunya yang veteran dekat Facebook. Yelah, nak marah pun tak boleh dia orang ni. Memang itu je lah kehidupannya. Clash, crush, putus, lepas tu jumpa orang lain, lepas tu get back dekat ex, and then gitulah sampai Abang Jamil mampus. Apa lagi tu? Adakah meminati K-pop salah? Tak apa. Apa hukum lelaki kahwin lambat? Tak apa. Ada, saya nampak tadi Aceh ada komen. Penyebaran Siapa? fitnah cyber. Aceh. Aha. Penyebaran fitnah cyber. Macam mana tu Ustaz? Apa komen Ustaz tentang dunia cyber sekarang ni lah? Okey, ini soalan terakhir kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman, mana poin dia iman, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik. Dalam cyber tak ada cakap lafaz suara, tetapi ada benda yang di-type. Itu bahasa internet. Okey, bahasa jumpa depan-depan, cakap. Bahasa internet cakap pindah kepada chatting. Samalah tu. Jadi siapa yang beriman, siapa yang dia rasa dia ada iman, dia mesti cakap komen yang baik-baik. Kalau dia rasa dia tak ada komen yang baik-baik, awliyasmut, maka keep silent ataupun diam. Kerana bahkan kadang-kadang komen yang baik pun kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah. Sebab fitnah ni boleh datang dari semua sudut. Kadang-kadang bila kita buat baik, ada orang tuduh kita riak. Itu buat baik tu. Tak buat baik pula orang kata kita pemalas. Jadi apatah lagi, sebab tu ulama mengatakan di zaman fitnah ini, iaitu akhir zaman sebelum munculnya Dajjal, senjata yang paling ampuh bagi seorang Islam untuk mengelakkan fitnah ke atas diri dia adalah diam. Sekalipun diam itu merupakan risiko. Okey, contoh dia kaedah dia begini, senang je Mira dan semua. Diam pun salah, bercakap pun salah. Diam pun ada risiko mudarat, bercakap pun ada risiko mudarat. So mana satu ni, kita pilih mana satu yang kurang risiko. Memang nak tak nak, kita tak ada pilihan lain. Sebab kadang-kadang antara dua pilihan bukan sebab kita suka pilihan tu, tapi tak ada pilihan yang ketiga. Sama ada bercakap ataupun tidak, sama ada komen ataupun tidak. Maka kita memilih untuk tidak komen. Melainkan hal-hal yang tertentu yang kita ada autoriti. Maka ini sahajalah panduannya. Bahkan fitnah bukan saja di zaman sekarang, tu yang saya pernah kongsi dengan kau, di zaman Nabi dulu, Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini zaman sahabat Nabi pun orang laga-lagakan, ini kan pula individu dengan individu yang lain di dalam internet. Itu je lah. Okey. Baiklah. Okey Mira, terima kasih di atas